tukar muka kita tu. Yeah, Dia sengaja nasib baik aku tak korek hidung ke dan sebagainya. mengalami tiba-tiba ni dia bersinggah. Oh ya, So saya faham kan faham. perasaan dia satu perasaan yang dia macam seolah-olah tiba-tiba hidung tu kena cocok tau. Betul. Dia So, rasa itulah yang sedang saya alami. dia rasa nak gila tapi tak boleh. Tetapi apa pun ke dalam permainan kita. Game yang ketiga. Let's go, Miramar akan dimainkan. Ni, Lepas saya akan tengok bermula. Ya. tadi kan bila dah tunjuk flight path tu kan, tiba-tiba dia tekan lagi sekali stinger tu kan. So saya pun macam alamak nak balik ke custom camp ke kan. Jangan. Jangan bab. Hopefully segala-galanya akan berjalan dengan lancar. Ya, tepat sekali. Kami tidak mahu secara tiba-tiba muka kami di... pernah kan dulu, ingat tak? Dulu kita pernah cast. Yang keluar bukannya game, yang keluar muka kita je. Tapi yang menarik dia, kita tak tahu langsung pasal perkara tersebut sampai Ya. saat akhir. Wah, itu adalah satu apa dia kata Tahun bila tu scam. sebenarnya? Itu 2021 jika tak salah saya. Kita selamba tengah cast tapi tak tunjuk game. Saya tak ada siapa tegur pula tu. Tegur tapi sebab siaran langsung itu tertunda kan, untuk mengelak, untuk memastikan segala-galanya berjalan dengan adil dan selama. Tapi untuk pengetahuan anda semua, untuk kali ini tidak ada delay ataupun delay kalau dalam bahasa Melayu Amy? Tundaan ataupun tangguhan yang terlalu lama lah antara apa yang berlaku di sana dan juga apa yang anda lihatkan di kaca skrin anda pada waktu ini di Malaysia terutamanya. Sebab diorang bermain secara offline, full offline, semua main dekat atas pentas. So dekat mana pun yang diorang nak tengok game tu punya live stream kan. So ini adalah satu inisiatif yang baik lah daripada kita punya penganjur untuk memastikan semua orang dapat tengok result itu secepat mungkin. Ya, tepat sekali. Myanmar, salah seorang pemain mereka terkandas tanpa bantuan, tanpa ada sesiapa. Dan untuk Red Face pula dia ada kenderaan, cuma dia tak ada senjata. Malang sekali. Seingat saya dulu pernah sesekali tu kita terus naik kenderaan enemy dan ikut saja pemain lawan tu pergi ke mana. Tapi kali ni di tempat yang terbuka, apa-apa pun yang terjadi. Jadi untuk Red Face, wah dah panggil. Backup. Laju. Begitu laju datangnya Rosemary. Kali ni Rosemary, dia bila dah dapat darah mungkin dia nak lagi. Dan dia benar, 2 akan masuk ke dalam poket Rosemary. Rosemary dia dah mula dah dia dah mula menggila dah. Ya, dan ini adalah kekuatan Rosemary sebenarnya. Dia kalau lawan di awal perlawanan, awal permainan memang itu adalah antara kekuatan besar. Dia adalah seorang pemain yang tidak takut untuk mendapatkan first blood tersebut. Selalunya, bukan selalunya lah. Sebahagian pemain dia akan rasa hesitate sebab waktu tu 64 orang pemain lagi. Kalau aku terkorban ni, kalau aku terlalu tamak, haloba, aku jatuh dan aku akan menjadi pemain pertama yang terkeluar. So dia tak nak benda tu, dia tak nak buat kesilapan yang tidak perlu ataupun unnecessary mistake. Cuma untuk Rosemary, dia kalau boleh dia nak dapat first blood itu adalah perbezaan ketara lah antara Rosemary dan juga sebahagian pemain PUBG Mobile yang ada di luar sana. Benar. Even yang bertaraf profesional sekalipun, dengan Myanmar 2 yang menjadi mangsa beliau pada waktu ini. Tepat sekali. Seperti biasa, doakan Bismillahirrahmanirrahim. Doakan yang terbaik untuk Malaysia, teman-teman semua. Hashtag lah apa-apa pun. Hashtag Malaysia boleh ke, hashtag Malaysia boleh madani ke dan sebagainya. Pandai-pandai lah anda semua buatkan hashtag-hashtag baru, supaya kita ada benda baru kan untuk disebut dalam komen. Saya rasa dah dekat 2-3 tahun dah pakai hashtag Malaysia boleh je kan. Kita mungkin boleh buat benda baru. Cuba korang letakkan hashtag anda yang terbaik untuk Malaysia pula kali ni. Malaysia sempoi ke dan sebagainya. Kita tahu sebab kita tahu pemain ni kadang-kadang bukan pemain lah, coach selalunya akan tengok live. Ini benda wajib. Coach akan tengok live sambil pakai earphone. Sebab kalau nak tengok kat venue, ya betul boleh tengok kat venue tapi mungkin agak bising dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mungkin ada setengah coach dan analis dia nak meletakkan fokus yang tinggi. So apa yang mereka boleh buat adalah tengok kat phone terus, lagi-lagi sekarang ni tak ada delay kan. So tak ada masalah. Jadi mereka boleh memilih antara nak tengok dekat venue ataupun terus lihatkan di secara langsung saja. Brunei Darussalam. 2 pemain dapat dilihatkan dalam pemandangan kita. Shacho. Tapi yang kita kenal adalah Newbies OP. Ya. Menarik dia, Brunei cuma ada satu wakil kan, tapi dia letak Brunei 1 juga instead of Brunei semata-mata. Tapi menarik jugalah untuk kita lihatkan Brunei hanya mengantar 1 sahaja wakil di dalam kejohanan ini.
Tapi apapun pada waktu ini kita lihatkan antara nama yang agak biasa untuk kita saksikan bagi sebelah Brunei adalah Piasau dan juga Newbies. Untuk Chui dengan Shakur ni saya rasa ini kali pertama lah sebenarnya saya melihatkan nama ini. Mungkin diorang sebelum ni pakai nama lain lepas tu tukar ke, yang tu tak pastilah kan. Tapi dua nama tu memang betul-betul asing lah daripada memori saya setakat ini. Kemboja 2 mengambil kawasan Pekado dan pada waktu ini yang berada berdekatan dengan mereka adalah Thailand 2. Ya, tepat sekali. Kemboja bersebelah dengan Thailand 2. Dan seperti anda lihat sekarang ini akan ditekan secara tiba-tiba Thailand 2, Beer 11. Di Pekado sebenarnya pertempuran ini akan terjadi. Tapi Boysin dia akan melihatkan pemain-pemain lawan yang ada di hadapan sana, cuba untuk menekankan pemain ini, tapi Thailand memilih untuk mengelakkan diri daripada lawan dan memilih untuk bergerak dari kawasan ini. Mereka cuba untuk mengurangkan risiko kepada pasukan mereka. Thailand 2 disebabkan poin pun tidaklah begitu tinggi, 4 untuk Thailand 1 dan Thailand 2. Jadi sekarang mereka kena cari sesuatu, mereka kena cari momentum permainan mereka kalau mereka nak lepas ke peringkat yang seterusnya. Timor Leste. Okey, satu lagi perkara yang menarik lah kan, adalah kalau kita tahu negara di dalam Asia Tenggara ni ada 11. Iaitu semua negara yang kita lihatkan pada waktu ini ada Vietnam, Indonesia, Myanmar, Filipina, Kemboja, Malaysia, Vietnam. Maafkan saya, Vietnam tadi dah sebut kan. Ada juga Laos, ada Brunei, Timor Leste. Tapi ada satu lagi negara yang tidak turut serta bagi acara PUBG Mobile ini, baik berpasukan dan juga individu, adalah Singapura. So Singapura tidak menghantar wakil sama seperti Sukan C sebelum ini. Mereka tidak menghantar sebarang wakil bagi acara PUBG Mobile. Tapi untuk 10 negara Asia Tenggara yang lain, semuanya ada bersama-sama bagi acara PUBG Mobile ini. Yep. Oh, betul. Saya pun berperasan Singapura tak ada kan. Tapi apapun, belatan kita akan berada di kawasan kiri sedikit. Belum lagi ada apa-apa pertempuran yang terjadi. Kali ini Miramar kita agak kosong. Bila mereka dah tahu di manakah drop spot pasukan-pasukan yang lain, persediaan tu dah ada, mereka dah tahu dah nak pergi ke mana, mereka dah tahu hala tuju paling awal sekali untuk mereka turun. Kali ini Indonesia 1 tidak melakukan apa-apa masalah pun untuk diri mereka. Mereka ada banyak mata singkir juga tadi kalau anda perasan. Mereka lagi lihatkan Philippines akan bersebelah dengan salah satu pasukan yang sedang berada betul-betul di bahagian atas mereka, Myanmar. Tak pasti dia sedang menembak ke arah siapa, tetapi pastinya akan ada musuh yang sedang menggerakkan diri turun daripada kawasan gunung tersebut. Ya, pada waktu ini kita saksikan kelibat Malaysia 1 baru je melalui di perkarangan San Martin. So, diorang membuat satu rotasi yang sedikit lewat, tapi benda ni bukan perkara yang biasa, perkara yang tak biasa untuk kita saksikan. Mereka memang suka untuk membuat rotasi lewat pada awal-awal bulatan, dan kemudian pada saat-saat akhir itu biasanya mereka dah ada kedudukan yang premium. Dan lihatkanlah pada waktu ini Malaysia 2 yang ada kedudukan premium sebenarnya di sebelah timur laut. Dengan Malaysia 1 berada tak jauh di belakang mereka, kita harapkan agar mereka tidak akan bertempur antara satu sama lain dan mungkin dapat survive sehingga ke saat-saat akhir. Ya, tepat sekali. Filipina 1. Lihatkan Filipina 1 dalam satu pergerakan yang tiada orang langsung, tiada siapa yang akan mengganggu mereka. Agak menarik, 19 pasukan, tiada siapa lagi yang sekarang ini akan meratakan sama sendiri, kecuali awal tadi. Itu pun disebabkan dia tak ada kenderaan dan dia cuba untuk menyelamatkan rakan dia, iaitu Myanmar 2. Namun ketika ini Filipina akhirnya akan bersebelahan. Mika akan memulakan terlebih dahulu pertempuran terhadap pemain Timor Leste. Cuma kita tak ditunjukkan, tak dihidangkan terhadap pemandangan tersebut. Myanmar 1. Masih lagi dengan 4 orang pemain. Kali ini boleh dikatakan perlawanan kita sedikit perlahan kan, Amy? Walaupun ada 19 pasukan, sama je macam tadi. Tapi perbezaan dia adalah sebab diorang dah ada data.
tadi Sunhawk dia tak ada data. Tahu-tahu terus masuk Sunhawk. Lepas tu habis Sunhawk, kalau postmortem Sunhawk pun tak ada guna. Sebab Sunhawk itu satu-satunya yang akan dimainkan bersama-sama 19 pasukan. Sebab esok lusa tulat walaupun main Sunhawk, ianya akan dimainkan oleh 16 pasukan sahaja. So dekat situ mungkin kurang sikit lah kepadatan drop spot dan juga mungkin rotasi. Tapi untuk Miramar tadi dah main. So mereka dah tahu dah, oh tim ni tu lawan dengan kita. Tim ni rotasi dia, oh ni checkpoint dia tadi dekat sini. So kalau kita nak elakkan, kita pergi tempat lain. Ataupun kalau kita yakin untuk lawan, kita pastikan kita silang dia punya rotasi. Dan kemudiannya kita mendapatkan mata singkir yang mudah. Dan dengan data-data itulah kita lihatkan pada waktu ini, semua pasukan bermain dengan lebih kemas lah sekurang-kurangnya di awal permainan. Tidak ada kerataan yang terlalu awal. Betul. Tapi Myanmar 1 akhirnya akan ditekan, namun Loki daripada jarak jauh berjaya untuk membantu rakannya. Cuma Filipina akan datang menghampiri, cuba untuk memberikan bantuan Romo Boy. Satu bom sedang dimasak terlebih dahulu, cuba terbalik ke depan sana tapi akan dilanggar secara berdepan. Alahai, dua pemain mereka sekarang ini dalam keadaan bermasalah. Mas Cardo, bom tangan dimasak dengan secukup rasa, cuba untuk melemparkan ke hadapan sana, tetapi tekanan demi tekanan diberikan. Dan sekarang ini salah seorang pemain Myanmar akan dikeluarkan secara langsung. Loki berjaya terapatkan salah satu pemain Filipin. Sekurang-kurangnya akan ada satu pencurian demi pencurian dilakukan daripada tempat yang tinggi tersebut. Itu adalah Loki dengan penggunaan Mini 14 tersebut. Posisi yang terbaik, tapi untuk kedua-dua belah pasukan mereka tak ada bulatan. Jadi ini masalah untuk kedua-duanya. Ya, 1.3 km jarak yang memisahkan antara mereka dan juga bulatan yang seterusnya. Tapi pada waktu ini kita lihatkan Myanmar satu ada kelebihan yang lebih besar berbanding dengan Filipina sebab mereka ada pemain yang berada di kawasan high ground. Tapi Kuang dapat jatuhkan salah satu pemain Brunei. Filipina dapatkan pemain Myanmar 1 kembali. Marnat dihabiskan secara langsung. So 2-2 trade telah berlangsung antara kedua-dua pasukan itu. Ya, benar sekali. Kuang Ji daripada tempat yang lebih tinggi. Pencarian pihak lawan sebentar tadi para Jin pula berada di satu posisi yang berbeza. Vietnam dua kali untuk mereka. Mungkin cukup dua saja dengan winner chicken dinner. Selepas ini akan menjadi hak milik yang berbeza. Kini ya, tapi Brunei keadaan yang bermasalah. Satu telah pun jatuh. Nak kita lihatkan Vietnam 1. Mereka bertahan dengan sehabis baik, menunggu sahaja kehadiran pihak-pihak lawan yang ada di kawasan sekeliling. Tapi pemandangan di tempat yang berbeza, tempat yang lebih tinggi. Kedudukan pemain Vietnam juga sebenarnya akan jadi mata-mata daripada tempat yang lebih tinggi. Alahai, malangnya Brunei agak rata di tempat yang ke-19. Ya, Brunei malangnya serba tidak kena sebab saya rasa saya sendiri ada meletakkan harapan yang agak tinggi jugalah kepada pasukan Brunei dengan prestasi yang cemerlang mereka tunjukkan di sekuensi tahun lepas terutamanya. Tapi pada waktu ini mereka akan keluar tanpa sebarang kutipan mata. Untuk Indonesia 2, Ponbit telah pun dijatuhkan pada waktu ini. Tak pasti sama ada boleh lagi untuk diselamatkan ataupun tidak. BA11 dapatkan satu kejatuhan juga di kawasan yang berbeza berlawan dengan Kemboja. Myanmar 1 mengalami kejatuhan disebabkan oleh Playzone sakit. Filipina 2 juga mengalami nasib yang sama. Ya, benar sekali. Gosu sebab dia lebih tinggi, tapi para Jin dan juga Trongzin sepertinya akan menunggu saja kehadiran pemain-pemain Indonesia. Tapi rupanya lapar akan cuba untuk membantu rakannya terlebih dahulu. Indonesia 2, salah satunya jatuh. Tapi Myanmar 1 dan Myanmar 2 sebenarnya berada di tempat ketiga dan yang keempat. Ya, isi. Tapi kali ini mereka hanya tinggal 2 orang pemain sahaja yang ada dalam... Oh tidak, Myanmar 1 hilang 3 pemain mereka. Ada seorang saja lagi yang berdiri untuk Myanmar 1. Ya, tak boleh buat apa sebab kita tahu zon yang keempat untuk Miramar dan juga Erangel memang dah pun mula sakit, membuatkan mereka tak boleh nak main terlalu lama di bahagian luar. Trongzin dia tahu depan tu ada pemain dari pasukan Indonesia, tapi dia kena berhati-hati. So inilah Vietnam 2 dan juga Indonesia 2. Oh, ini adalah tim yang nombor 1, nombor 2.
Tapi kali ini nampak gaya ada kemungkinan mereka akan berjumpa di awal permainan sebab masih lagi ada 18 pasukan pada waktu ini dan Indonesia 2 kena masuk ke dalam circle. Kalau mereka memilih untuk berlawan dengan Vietnam 2 bermakna pertempuran antara pasukan yang berada di tempat yang pertama dan juga kedua overall standings kita tidak dapat untuk dielakkan. Tapi kalau mereka pergi ke tempat lain maka mungkin kita akan dapat saksikan sekali lagi mereka mungkin akan berjumpa di saat-saat akhir. Ya, benar sekali. Tapi apa pun Malaysia change sekarang semua. ini Kemboja 1. Kena colik pun dia akhirnya. Okey, saya rasa depan ni dah tak ada dah suara, tiba-tiba suara pelik-pelik. Namun Vietnam 2 betul-betul bahaya untuk mereka kerana sekarang ini beberapa pasukan akan berada di kawasan sekeliling. Malaysia 1 Yuhai nyawa tinggal lebih kurang 50% saja. Snipe daripada jarak jauh, dia akan bertahan saja di bahagian bawah. Mereka berpecah. Dua buah pasukan untuk Malaysia 1 dan itu bukanlah satu perkara yang agak menarik, tapi sekarang ini mereka memilih untuk melakukan perkara tersebut. Cuma sekarang ini Yuhai dan rakannya Mika milih untuk turun. Ada Vietnam 2 atau mungkin Vietnam 1 sedang berada di bahagian kanan. Malaysia 1 masih lagi ada keempat pemain dengan satu mata singkir. Ya betul, untuk Malaysia 2 masih lagi belum memulakan langkah kanan, tapi Vietnam 2, Indonesia 2 memang akan berlawan. Sebab pada waktu ini Indonesia memilih untuk pergi ke arah Vietnam 2. Masing-masing dah pun dapatkan satu mata singkir. Farajin malangnya tunggal utama untuk Vietnam 2 telah pun dijatuhkan dan dihabiskan secara langsung. So sekarang ni depends on 3 lagi rakan pasukan dia, Gosu, Kwang dan juga Truong Zin untuk selesaikan pemain-pemain Indonesia 2. Phon Bit dilihatkan oleh Gosu. Gosu tengah tunggu timing yang sesuai untuk melepaskan tembakan tersebut. Ada lontaran net dilakukan ke bahagian hadapan mencari Lapar dan juga Phon Bit. Tapi Truong Zin yang akan jatuh terlebih dahulu di tangan Lapar. Dan malangnya untuk Truong Zin, dia buka ke bahagian kanan perspektif Indonesia. So sukar sedikit lah untuk beliau diselamatkan, tapi Phon Bit dilihatkan oleh Gosu. Tembakan yang baik. 2 lawan 2 sekarang ini antara Vietnam 2 dan juga Indonesia 2. Nak tak nak mereka terpaksa untuk lawan sampai ke penamat. Kali ini lebih awal mereka bertemu, tetapi tukar pula senjata betul-betul di depan muka, mengakibatkan dia yang akan merana. Vietnam 2 tinggal seorang saja lagi yang berdiri. Tetapi untuk Indonesia 2 juga tinggal seorang. Jadi kedua-dua belah pasukan ini tinggal seorang pemain saja. Tapi Kwang Ji memastikan satu demi satu pemain akan dikeluarkan begitu saja. Itu bermakna memang dua pemain ini saja yang akan menentukan segala-galanya. Tapi untuk Vietnam, at least mereka masih lagi mampu untuk reset. Cuma tempat yang lebih tinggi adalah untuk Yami. Dia juga sedang ditekan secara tiba-tiba daripada tempat yang berbeza. Dan Yami memilih untuk turun ke bahagian bawah. Dan sekali lagi Indonesia 2 tidak berjaya untuk menumpaskan pemain-pemain Vietnam 2. Ya, 3 kali berturut-turut Indonesia 2 lawan dengan Vietnam 2 berpihak kepada Vietnam 2. Tapi pada waktu ini kita lihatkan Nuzi memegang satu tanggungjawab yang berat malangnya. Baru je nak cakap 20 terus datang tepat kena kepala Nuzi. Menyebabkan Thailand 1 terkeluar juga daripada permainan kita. 6 mata, 3 pusingan untuk Thailand 1 ataupun lebih dikenali sebagai Vampire Esports. Ini adalah satu perkara yang bagi saya tak meet expectation lah. Tapi yelah, macam yang kita tahu kan, final akan ada situasi berbeza yang akan terjadi. Betul. Tapi untuk kelayakan lah yang kita boleh cakap pada waktu ini untuk kedua-dua pasukan Thailand tidak begitu memberangsangkan. Tapi Yan tembakan yang baik terhadap Smile mematikan senyuman daripada pemain tersebut. Flex yang akan menyelesaikan pemain tersebut. Tetapi mereka kena lebih berhati-hati dan Flex nasib baik dia tidak terus melolong pergi ke depan sana. Dan akhirnya Myanmar akan rata di tempat ke-15. Kali ini Malaysia 2 daripada tempat ke-17 terus naik dan naik. Sekarang ini dia sedang berada di tempat yang ke-14. Sedikit demi sedikit Malaysia 2 pasti akan berada di atas sana. Tapi masalahnya bila kita lihatkan di dalam minimap kita, Malaysia 2, Malaysia 1 betul-betul bersebelahan antara satu sama lain. Tapi kita harapkan agar mereka seolah-olah tidak akan melihatkan antara mereka supaya mereka tidak bertempur terlalu awal. Lebih Filipina 1 datang ke bahagian terbuka, ditunggu, dinantikan oleh Kemboja. Joseph dia terlalu ketegang, habiskan juga mata singkir tersebut. Menyebabkan sekarang ni bukan setakat dia, Easy juga dijatuhkan dengan begitu easy oleh pemain musuh. Tatkala mereka terlalu fokus untuk menamatkan riwayat pemain-pemain yang mereka jatuhkan sebentar tadi. Tapi Yuhai dijatuhkan oleh Gosu, dihabiskan secara langsung. Untuk Malaysia 1, 3 orang pemain ini akan meneruskan perjuangan. Tak silap saya tadi mereka sedang berada dalam satu pondok kecil.
Akan tetapi saya tidak pasti adakah ianya ataupun mereka masih lagi di tempat yang sama. Rosemary. Kali ini kita boleh melihatkan perubahan untuk Rosemary. Bukan setakat saya daripada segi permainan, malahan daripada segi dirinya pun ada perubahan. Kelar Rosemary dengan berambut putih ketika ini, tembakan terusan ke hadapan sana, cuba untuk mencari pihak lawan tersebut dan berjaya. Inilah satu benda yang biasa untuk Rosemary dan itu juga adalah kedudukan yang terbuka, mudah untuk dia dapatkan satu kejatuhan dan satu mata singkir sebentar tadi. Indonesia 1. Sekarang ini mereka pula yang berjaya untuk mendapatkan rentak permainan mereka. Satu lebaran bom tangan ke hadapan sana, cuba untuk mendapatkan pemain Filipin, tapi tembakan secara rambang seolah-olah tepat mengenai pihak lawan tersebut, tetapi disebut, oi memang tepat, dia tembak lagi, dia tembak semuanya di sebalik asap. Ya betul, tembakan rambang yang dilakukan oleh Rosemary betul-betul ngeri. Dan kita tahu 2 game Amy, dia tak dapat nak menembak. So ini adalah waktu di mana dia akan rasa menggeletak. Tak boleh ni, aku kena menembak. Dan pada waktu ini diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk hidup dengan lebih lama. Bukan setakat itu, tim dia masih lagi dengan full squad. Dan dia telah mendapatkan 3 mata singkir berseorangan dan rata juga untuk pasukan Filipina 1 di bahagian belakang. So tinggal Kemboja 1 saja yang perlu untuk dicari oleh Indonesia 1. Tapi sekarang ini ditunjukkan kepada kita perspektif Malaysia 2 kembali. Mika dikesan oleh God Tani dalam keadaan knockdown, berjauhan daripada rakan sepasukan. So sukar sedikitlah untuk Mika diselamatkan. Tapi Kuang membaling net ke bahagian bawah. Malaysia 2 kena hati-hati juga pada waktu ini. Mereka tak ada circle, so mereka kena gerak sikit ke depan. Yep. Tapi sekurang-kurangnya mereka tidak berada satu kawasan yang sama. Semuanya menjaga jarak dengan agak baik. Sama sendiri. Gerakan akan dilakukan oleh Malaysia 2, Indonesia 1. Kedudukan yang baik juga Vietnam 2 daripada tempat yang lebih tinggi. Dan untuk Vietnam 2, kalau mereka nak masuk ke dalam belatan selepas ini, tak nak mereka kena terjun. Dan ini pula akan memberikan kelebihan kepada Malaysia 2 yang sekarang ini sedang berada di tempat yang terbaik untuk melakukan satu pergerakan. Cuma Vietnam 2, bom demi bom yang dibaling, kelihatan semuanya tepat kepada pemain-pemain Malaysia 2. Sehingga sekarang ini Malaysia 2 sukar untuk bernafas. Tapi snipe daripada jarak jauh berjaya untuk melihat kedudukan Kuang Ji. Sepertinya Vietnam hanya tinggal satu saja lagi. Saya tak pasti adakah mampu untuk diselamatkan atau tidak. Tapi Indonesia 1, Potato berjaya untuk menjatuhkan satu pemain. Loki dapat satu, Red Face berjaya untuk mengeluarkan terus pemain Timor Leste tersebut. Ya, tapi pada waktu ini kita lihatkan Malaysia 2 mengambil keputusan untuk melanggar ke kawasan kompon ini. Berjaya untuk menjatuhkan Decoy dan juga Frankie. So tinggal Chua dan juga Lambor saja yang perlu untuk dicari oleh mereka. Kalau mereka berjaya untuk selesaikan pasukan Vietnam 1 yang ada dalam kawasan kompon ini, semestinya mereka akan dapat take over satu kompon yang agak baik di dalam bulatan-bulatan terbuka seperti ini. Dengan Yan habiskan terus Frankie, Lambor dan juga Chua sedikit berjauhan antara satu sama lain. Chua tadi ditekan, ditembak daripada bahagian jauh. Cambodia cuba untuk dicari oleh Thailand. Mela akan dapatkan juga akhirnya pemain terakhir Laos tersebut, Kemboja. Menyebabkan sekarang ini 11 pasukan sahaja yang akan berbaki di dalam muka bumi Miramar ini. Malaysia 2 sebelah betul-betul ada Damgut dan juga rakan-rakannya. Tapi untuk Malaysia 2, mereka ada lagi 3 pemain yang berdiri. So agak tinggi peluang, tapi Rosemary berlangkah satu. Laos berjaya terdapatkan satu. Killing spree untuk Indonesia 1. Manakala kita pakai 11, kita dapat lihatkan Timor Leste 1. Laos berjaya dapatkan BA11. Depan terjadi kepada Timor Leste, tapi Laos depan, ini memang rakan dia. Ya, tapi agak baik sebenarnya gameplay yang ditunjukkan oleh Laos. Salah satu pemain dia dah ada 5 mata singkir tadi kalau kita lihat kan. Mela malangnya dibakar hidup-hidup oleh Kemboja. Tinggal Logan sahaja cuba untuk membaling net, tapi net tersebut gagal untuk menjatuhkan sesiapa. Sebaliknya Mela yang dihabiskan oleh Devon. Dengan Logan pun nyawa sedikit rendah dekat sini. So dia terpaksa untuk berpatah balik ke bahagian belakang, cuba untuk survive lama sedikit je. Bayangkan kalau lah diorang tahu kan berapa pasukan yang masih lagi ada. Okay, tak dapat. Malangnya tak dapat. Thailand 2 tak dapat. 9, tempat yang ke-9 untuk mereka bermakna tidak ada mata placement, hanya ada mata singkir saja. Tapi Malaysia 2 berjaya sebenarnya untuk mengambil alih kawasan compound ini dengan 3 orang pemain masih lagi berbaki. Ya, maaf untuk saya tanya ni Sul. Saya dengar bunyi tepuk tangan tadi. Awak ada dengar ke? Tak, saya pun tak tahu daripada mana. Oh ya kan. Tapi itulah Aku pun kena risau. Banyak betul bunyi pelik-pelik keluar. Tapi top 6 kita Sul, semuanya dah rata.
Semua dah terkeluar. Yang tinggal hanyalah tempat ke-7 sehingga tempat ke-17 ini. Jadi perubahan akan terjadi. Untuk pusingan yang ketiga itu pasti. Dan Malaysia 2 mereka dekat dengan belatan dan untuk mereka bergerak masuk sepertinya macam tak ada masalah sangat dan sepertinya mereka juga 16 meter. Oh, 16 meter bahagian kiri tersebut agak open. So yang lebih baik mungkin adalah untuk Malaysia 1 kot. Laos 1 ni memang confirm dia ada penjuru bulatan. Kemudiannya Malaysia 2 kena gerak sikit kot ke depan. Untuk Malaysia 1 saya tak pasti kedudukan mereka secara tepatnya adakah dah menyentuh ataupun tidak. Tapi Laos 2 overpick yang dilakukan oleh 20 di situ memakan diri. Sedangkan rakan pasukan dia dalam mood untuk melakukan reset. Tapi disebabkan oleh overpick yang dilakukan oleh beliau menyebabkan sekarang ini Kemboja 2 mungkin akan membuat satu agresif push ke bahagian hadapan. Vietnam 1 terkeluar di tempat yang ke-8. So tidak ada lagi kelibat wakil Vietnam pada waktu ini. Laos 2 satu main mereka dijatuhkan, tinggal timbal saja dan juga akan dijatuhkan hanya disebabkan oleh kesilapan kecil yang dilakukan oleh salah satu pemain tadi iaitu 20 sebab dia terlalu terburu-buru untuk membuat perlawanan dengan Kemboja sedangkan rakan pasukan dia sedang fokus untuk membuat reset. Tapi Indonesia 1 peluang terbesar untuk mereka. Lagi-lagi mereka ada power pemain namun Malaysia 2 sepertinya akan dijaga oleh Malaysia 1. Snipe dapat Rosemary tetapi Damgood ditembak secara bertubi-tubi entah daripada bahagian mana. Bom akan dilemparkan oleh mereka terhadap Damgood. Namun Damgood akan jatuh bukan disebabkan pasukan Malaysia 2 namun disebabkan pemain-pemain Kemboja yang ada di bahagian belakang berjaya untuk meratakan terus pemain dari Malaysia 1. Snipe pemain yang terakhir. Nyawa tidak begitu banyak untuk kedua-dua belah pasukan tetapi Flex Obi akan jatuh terlebih dahulu Yen. Dan Jumper. Namun Jumper sekali lagi mungkin dia akan tinggal bersorangan. Oh tak, masih lagi ada Jumper dan juga Yen. Ya, Jumper boleh dikatakan tunggak survivor juga untuk Malaysia 2 setakat ini dengan Sunhawk, kemudiannya Miramar yang pertama, Miramar yang kedua juga Jumper masih lagi ada bersama-sama dengan Yen kali ini. 6 mata singkir, satu pusingan yang baik untuk Malaysia 2 dan ini telah pun mungkin menutuplah segala kekurangan yang telah pun mereka alami di dalam dua pusingan sebelum ini dengan Snipes masih lagi berdiri teguh untuk Malaysia 1, konsisten juga boleh kita katakan untuk pasukan Malaysia 1 kita. Tapi untuk Indonesia 1 kali ini mereka lebih garang dengan hidupnya Rosemary sehingga ke sasaran akhir walaupun kali ini telah pun terkorban. Tapi Potato, Swavel dan juga Redface masih lagi ada. Tepat sekali Snipe, satu bom ada di tangan beliau untuk dibaling terhadap mana-mana pihak musuh. Kita tahu Snipe antara salah satu pemain yang berpengalaman namun Jumper pula berjaya untuk disaksikan oleh pemain Kemboja. Jadi Yen, pemain yang terakhir, nak tak nak Yen terpaksa untuk meneruskan perjuangan ini secara berseorangan. Nyawa beliau juga kehilangan dengan begitu banyak sedikit demi sedikit. Yen akan mati di tangan zon biru saja. Manakala Jumper maaf kasih Snipe akan dilanggar secara beramai-ramai oleh Indonesia 1 dan itulah dia rata sudah kedua-dua belah pasukan dari Malaysia, tempat yang keempat dan kelima. Ya, top 3 sekarang ini antara Laos, Kemboja dan juga Indonesia. Untuk Indonesia tidaklah terlalu mengejutkan tapi adanya Kemboja dan juga Laos di sini menunjukkan bahawa mereka memang betul-betul inginkan slot ke peringkat final tersebut. Laos masih lagi ada full squad, masih lagi ada 4 orang pemain. Kemboja 3, Indonesia 1 ada 3 tetapi 1 dalam keadaan knockdown, perlu untuk diselamatkan dan tidak ada masalah untuk diselamatkan kerana kalau kita lihatkan di dalam minimap, pasukan Indonesia 1 berada di bahagian utara manakala Kemboja 2 dan juga Laos 1 yang berada berdekatan antara satu sama lain. Back out, cantik sekali lontaran yang dilakukan oleh beliau terhadap Kaya. Cuba untuk mencari Davan pada waktu ini. Habiskan salah satu knock yang telah pun mereka dapatkan tadi. Davan juga dicari. Tinggal the top sahaja yang berada di bahagian hadapan. Dan boleh dikatakan satu langkah saja lagi untuk Laos mendapatkan win on the chicken dinner ini. Yap, Kemboja dikeluarkan begitu saja. Indonesia bertemu dengan Laos. 4 berbalas 3. Potato berjaya terobatkan 1. 3 lawan 3 situasi yang ketika ini. Swavel akan cuba untuk membuka formasi mereka dengan Milmoas. Tapi Redface datang terus melanggar. Tak perlu fikir langsung. Mencari terus pemain yang ada. Seorang saja lagi di depan ini untuk dikeluarkan begitu saja. Dan itu bermakna satu lagi pemain yang terakhir untuk Laos sedang berada hujung sana. Ditekan secara beramai-ramai. Forza dah tak ada langsung jalan untuk keluar. Wah, tapi keberanian yang dijaga oleh Potato itu betul-betul harus dipuji.
Begitu berani sekali beliau untuk Face. berlawan dengan 3 orang pemain, tapi Forza pada waktu ini mengambil keputusan untuk membiarkan saja diri beliau dimakan oleh zona aman. Tidak mahu untuk memberikan mata tambahan kepada Indonesia 1. Akhirnya Indonesia dapatkan chicken dinner, tapi sayangnya lah yang dapatkan chicken dinner itu bukan Indonesia 2 yang 2 kali dapatkan nombor 2. Sebaliknya Indonesia 1 comeback pada pusingan ketiga ini untuk dapatkan chicken dinner. Tapi kita nampak dekat situ ada salah satu rakan sejawat kita, Sanskui, yang nampaknya turun ke Kemboja. So satu semangat yang begitu besar lah ditunjukkan oleh beliau untuk turun all the way ke Kemboja. Tepat sekali. Tapi tadi disebabkan Red Face melanggar terus berdepan dengan pihak lawan tadi, secara tidak langsung Laos tak mampu untuk berbuat apa-apa. Indonesia bila mereka dah dapat rentak, mereka terus